babu dalakil mar'ati nafsaha idza tatahharat, situ. Nombor bab berapa? Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dalakil mar'ati nafsaha, ay babu bayani istihbabi dalakil mar'ati nafsaha. Bab ini berkaitan dengan keterangan menjadi mustahab menggasak oleh wanita nafsaha, dirinya sendiri, idza tatahharat minal mahid, apabila wanita itu bersih suci daripada haid. Wa kaifa taghtasilu, ay wa bayanu kaifa taghtasilu, keterangan mengenai bagaimana cara hendak basuh cuci. Wa ta'khudhu firsatan mumassakatan, dan juga bagaimana cara mengambil firsah. Firsatun ay qita'atun, cebisan. Mumassakah boleh, mumsakah boleh. Muhaddisin baca dua lugah di sini. Pertama, kalau baca mumsakah, katanya kalimah ni menjadi maf'ul daripada bab if'al. Amsaka yumsiku, imsak, mumsik, mumsak, mumsakah. Kalau baca mumsakah, maksudnya kain lama, kain buruk, kain yang dah diguna. Kalau baca mumassakah min at-taf'il, masaka yumassiku, tamsik, mumassik, mumassak, mumassakah, itu maksud mutayyabah bil misk, kain ketan ataupun bulu, cebisan kain yang dah dilomori dengan wangi-wangian. Jadi maksudnya wanita hendak cuci daripada darah haid. Apabila dia berhenti darah, hendaklah dia tu ambil cebisan kain yang dah dilomori
dengan wangi-wangian itu satu. Yang satu lagi untuk cucikan tempat darah, untuk gosok darah yang lekat situ menggunakan kain lama, kain yang dah diguna. Fatatabba'u ay fatatabba'u biha ay fatanazzafu biha, kemudian membersihkan biha ay bifirsatim mumassakah, dengan jepisan kain yang dah dilamari dengan wangi-wangian tadi. Bersihkan asarat dami ay asarat dami fil farji, kesan darah yang ada di kemaluan tu. Jadi daripada bab ni dan hadis kita akan baca selepas ni, Imam Bukhari hendak menyatakan cara macam mana nak bersihkan daripada darah yang lekat di kemaluan wanita setelah dia berhenti daripada datang darah itu. Dalam terjematul bab ni, Imam Bukhari menggunakan kalimah kaifa. Biasanya dulu pun saya dah cerita dalam kitab Bukhari ni, Imam Bukhari mengadakan kalimah kaifa dalam terjematul bab. Itu maksudnya Imam Bukhari hendak menyatakan kaifiyah berkenaan dengan apa yang dia cerita di dalam bab itu. Terjematul bab menggunakan kaifa mengikut kata muhaddisin ada lebih kurang 30 bab dalam Bukhari, tapi katanya muhaddisin kaifa taghtasilu di sini tidak termasuk dalam 30 abwab yang menyatakan kaifiyah bagi sesuatu perkara yang disebut dalam hadis itu di bawah terjematul bab tu. Jadi di sini kaifa maksudnya hendak menyatakan cara macam mana ketika nak basuh cuci daripada darah itu. Jadi daripada kaifa taghtasilu tu Imam Bukhari menghendaki itu. Dan juga Imam Bukhari daripada babu dalakil mar'ati nafsaha, permulaan terjematul bab tu, tujuannya Imam Bukhari dengan terjematul bab ni hendak mensyarahkan maksud potongan hadis yang ada dalam hadis, iaitu tatabba'i biha asarat dami, potongan akhir hadis. Jadi dengan dalakil mar'ati nafsaha di situ Imam Bukhari hendak mensyarahkan maksud tatabba'i biha asarat dami dengan terjematul bab dia dalakil mar'ati nafsaha tu, maknanya ketika bersihkan kesan darah yang ada di kemaluan wanita, ketika itu perlu
menggosok-gosokkan kemaluan tu dengan menggunakan secebis kain yang dah dilumuri wangi-wangian supaya darah yang lekat di situ mudah keluar dan hilang bau daripada darah tu, dan tempat tu akan jadi bersih, tidak bau lagi. Jadi itulah Imam Bukhari menghendaki daripada terjematul bab bahagian pertama dalakil mar'ati nafsaha sani, itu kita akan dapat faham daripada potongan hadis tatabba'i biha asarat dami di situ. Haddatsana Yahya qala haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur ibn Safiyah an ummihi an Aisyah anna imra'atan sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Aisyah, sesungguhnya seorang wanita ajukan soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu wanita Ansar, annam ra'atan minal ansari, yaitu Asma binti Syakl, seorang wanita Ansar. Dialah akan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bersihkan darah itu. Ketika berhenti darah itu, biasanya soalan-soalan seperti itu wanita Ansar, sahabiyah Ansar, mereka lah tanya, sebab sahabiyah wanita-wanita Muhajirin mereka agak malu-malu, mereka tidak mau tanya soalan-soalan seperti itu, segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wanita Ansar mereka tidak seperti wanita Muhajirin, mereka secara terbuka dan berani, dan mereka mahu tahu hukum ahkam terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka mahu tahu mereka tanya terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita Ansar Asma Sani, dia juga tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi bersih, cuci daripada haid itu. Fa'amaraha kaifa taghtasilun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dia bagi tahu wanita Ansar tu bagaimana cara hendak dia tu mandi. Qala, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi firsatan min miskin ataupun min maskin, hendaklah engkau ambil firsah, ay qita'ah, cebisan daripada misk. Kalau baca misk bikasril mim, itu maksud damul ghazal, darah. Apa nama, apa panggil binatang yang keluar wangi-wangian daripada pusat dia, kijang. Binatang tu panggil kasturi, betul lah, itu yang wangi itu. Binatang tu betul, kijang. Tali pusat dia, kijang. Jadi darah daripada tali pusat dia, kijang tu jadi wangi, dinamakan kasturi.
Kalau baca misk, maksud tu, kalau baca mask maksudnya kulit, jild, wa huwal jildu kulit. Jadi kalau baca firsatam min miskin, ambillah engkau, Rasulullah SAW perintah wanita Ansar itu supaya ambil jepisan kain yang dah dilomori dengan kasturi, wangi-wangian tu. Ya, jadi disitulah tempat Imam Bukhari istidlal maksud daripada terjematul bab wa ta'khudhu firsatam mumassakah. Kalau baca mumassakah maksudnya mutayyabah bil misk, dilomori wangi-wangian dengan kasturi itu. Kalau baca mask, terjematul bab juga akan tukar baca firsatam mumsakah, itu daripada mask kulit. Maksudnya ketika itu Nabi SAW pesan, engkau ambillah jepisan daripada kulit binatang, fatatahari biha ay fatanazzafi biha, hendaklah engkau bersih cucikan dengannya, biha ay bifirsatin min miskin ataupun bifirsatin min maskin. Cucilah tempat tu dengan menggunakan wangi-wangian ataupun bersihkan darah yang lekat tu dengan menggunakan kulit. Sebab cuci dengan kulit ni, hikmah dia, bila wanita tu keluar darah banyak hari, darah tu keluar lekat di situ, ada yang kering lekat. Bila mandi nak cuci, dengan menggunakan kulit tadi gosok tempat tu, akan keluar, mudah keluar yang darah-darah lekat, agak duk lekat jadi keras di situ, mudah keluar dengan cara tu. Jadi itu maksud daripada baca dengan fathah mim mask. Kalau baca misk kasturi, baca mask kulit, dua cara: basuh cuci dengan menggunakan jepisan daripada wangi-wangian kasturi, ataupun menggosok dengan menggunakan keratan daripada kulit binatang. Qalat, wanita Ansar kata, dia tak faham lagi yang Rasulullah SAW perintah sani. Dia tambah soalan dia, kaifa atatahharu, ambil jepisan wangi-wangian ataupun ambil kulit, itu dah faham, tapi macam mana cara mau bersihkan? Qala tatahhari biha, Nabi SAW jawab, bersih, cucikanlah dengan menggunakan firsah min misk itu. Qalat kaifa, dia tak faham lagi, tanya lagi, bagaimana cara naknya Nabi SAW sebut dengan sebutan jelas macam mana cara nak basuh, nak cuci itu. Qala subhanallah, Nabi SAW ucap, Maha suci Allah, kerana heran perkara yang mudah faham sebegini dia tak nampak, tak faham lagi, dia tanya lagi. Kemudian Nabi SAW jawab yang sama juga, tatahhari, bersih cucikan
dengan menggunakan firsah misk itu. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha, dia nampak wanita Ansar ni susah nak faham. Fajtazabtuha, Aisyah kata, aku tarik dia ilayya, kepada aku. Faqultu, maka aku kata, tatabba'i biha ay tanazzafi biha asarat dami ay asarat dami fil farji, hendaklah engkau bersihkan, cucikan dengannya, dengan firsah mumasakah tu akan kesan-kesan darah yang lekat di kemaluan tu. Tujuannya li izalatil raihatil karihah, untuk hilangkan bau yang tidak diingini itu. Jadi baulah wanita Ansar pun faham apa yang Rasulullah SAW suruh tatahari biha tu. Jadi dalam terjematul bab sani dah sebut ada dua perkara. Bahagian pertama dalak, menggosok ketika bersih cuci daripada darah itu, gosok tempat kemaluan yang keluar darah, lekat darah, gosok dengan kulit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, basuh cuci dengan menggunakan firsah mumasakah, cebesan, wangi-wangian, kasturi dan sebagainya, menggunakan yang tu basuh cuci di tempat maluan tu. Jadi ada dua perkara sebut dalam terjematul bab tu. Bila kita tengok di bawah terjematul bab, hadis bab tu yang merupakan dalil bagi ijtihad Imam Bukhari yang dia sebut dalam terjematul bab tu. Bila kita kaji tengok di situ, dapati hanya ada sebahagian terjematul bab saja dalam hadis tu, iaitu cara kaifa taghtasilu. Itu ada berkenaan dengan dalak, babu dalakil mar'ati nafsaha. Itu tidak dapati dalam hadis tu. Jadi cara Imam Bukhari terkadang dalam terjematul bab dia ada sebut sesuatu perkara, kemudian dia tidak bawa hadis berkenaan dengan perkara yang dia sebut dalam terjematul bab tu. Itu ada cara Imam Bukhari, uslub dia. Caranya Imam Bukhari ketika itu hanya dia sebut terjematul bab dalakil mar'ati nafsaha sani, tapi berkenaan dengan dalak gosok ketika dia bersihkan darah itu tidak ada dalam hadis itu sebagai dalil bagi ijtihad dia. Kalaulah berlaku seperti itu, yang sebut di sisi terjematul bab tidak dijumpai, tak jumpa cari dalam hadis, itu bermakna Imam Bukhari memang pun ijtihad dia tu dah ambil daripada hadis tanpa ada dalil. Dia tidak akan sebut ijtihad dia
mesti ada hadis yang menjadi dalil, tapi Imam Bukhari tidak masukkan hadis yang menjadi dalil itu di bawah terjematul bab, disebabkan mungkin hadis itu sahih, walaupun dia dah keluarkan hukum, dah ijtihad daripada hadis itu masih tidak menepati dengan syarat ketat dia yang dia boleh menerima nak masuk dalam Sahih Bukhari dia tu. Sebab tu dia tidak masuk di bawah terjematul bab tu. Ketika tu biasanya Imam Bukhari daripada terjematul bab seperti itu, dia isyarat kepada hadis yang dia ijtihad tu, bermakna hadis tu yang dia istinbat hukum berkenaan dengan dalak sani, memang hadis tu ada, dalil tu ada, tapi hadis tu tidak masuk dalam Bukhari dia. Kadang-kadang hadis seperti itu ada dalam Muslim, dalam Musnad Ahmad, dalam Musannaf Abu Bakr ibn Abi Shaybah, Musannaf ibn Abi Shaybah, dan lain-lain kitab Mu'jam Tabrani dan sebagainya. Dalam kitab-kitab hadis lain memang hadis itu ada, dan muhaddisin kata hadis berkenaan dengan dalak, menggosok ketika basuh cuci darah itu, memang ada riwayat itu dalam Sahih Muslim ada. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dalakil mar'ah sani isyarat kepada hadis itu, walaupun dia tidak masuk di dalam Bukhari dia. Hadis itu memang sahih, Imam Muslim dah masuk dalam Sahih Muslim sebagai sahih, tapi masih lagi sanad hadis itu tidak menepati dengan syarat ketat dia. Jadi syarat menerima hadis imam-imam kutubus sittah ni tak sama. Imam Bukhari punya syarat tu ketat sekali daripada imam lain. Hadis Imam Muslim boleh terima sebagai sahih, Imam Muslim sanggup nak masuk dalam Sahih Muslim dia, tapi ada pula masih Imam Bukhari tak mau masuk lagi dalam Sahih Bukhari dia. Itu sebab itu sebab hadis sani pun Imam Bukhari tidak masuk di bawah terjematul bab dia sebagai menerangkan hukum yang dia sebut dalam terjematul bab tu. Jadi bahagian kedua, kaifa tasilu, ada sebut dalam hadis tu, terjemah bahagian kedua tu akan dikatakan terjemah zahirah. Dalil bagi terjemah tu nyata dalam hadis di bawah terjematul bab seperti itu dinamakan terjemah zahirah. Bahagian pertama, dalakil mar'ati nafsaha tu, dalil bagi terjematul bab tu tidak nyata di bawah terjematul bab. Sebab tu bahagian pertama terjematul bab sani akan dinamakan terjemah khafiyah. Terjemah dia, dalil dia tersembunyi. Bab ghaslil mahid ataupun ghuslil mahid, bab berkenaan dengan basuh cuci ataupun mandi daripada darah itu. Haddatsana Muslimun qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Mansurun an ummihi
Wahib bin Khalid, Mansur bin Abdurrahman, an ummihi, daripada ibunya, ibu Mansur, yaitu Safiyah binti Syaibah. Safiyah binti Syaibah ni riwayat daripada Aisyah. An Aisyah anna imra'atan min al-ansari qalat lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang wanita Ansar dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa aghtasilu minal mahid, bagaimana saya hendak mandi daripada darah itu jika putus itu, bagaimana saya mau mandi basuh cuci daripada darah yang kotor itu, lekat itu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai salasan, ambil cebisan kain yang dilomori kasturi, fatawaddai, kemudian 3 kali wudu. Macam mana? Tadi kata mandi, basuh, cuci. Ini ambil cebisan kain dah dilomori kasturi, wangi-wangian tu, tiba-tiba suruh wudu pula. Jadi maksud wudu di sini bukan wudu syar'i seperti mana wudu kita nak sembahyang tu, tidak. Maksud wudu sini wudu lughawi wa huwa tanzif. Maksud fatawaddai ay fatanazzafi, hendaklah engkau bersih cucikan dengan menggunakan firsah mumassakah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali itu seperti dalam hadis bab tadi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, dia tanya lagi, kaifa atatahharu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab tatahhari biha. Masih dia tanya lagi kaifa, sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jawapan yang sama, iaitu tawaddai ay tanazzafi. Bila dia tak faham, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah malu nak cerita, istahya Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa malu nak bagi penjelasan lebih lanjut. Fa'arada biwajhihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling muka, sebab dia segan nak sebut lebih jelas lagi daripada itu. Au qala tawaddai biha, au lisyakki, syak min Aisyah, daripada Aisyah yang riwayat hadis ni, dia tak pasti sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fatawaddai salasan ataupun qala tawaddai biha, sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tawaddai saja ataupun tawaddai biha. Kalau biha di sini bifirsatim mumassakah. Jadi yang mana satu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak pasti. Jadi sahabiah bila riwayat ada kalimah-kalimah yang mereka tidak pasti, ragu-ragu, mereka akan sebut dua-dua. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fatawaddai saja, ataupun boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fatawaddai biha, maksud sama. Fa'akhadtuha fajazabtuha, bila nampak wanita Ansar tu tak faham sangat, mau tanya lagi, Aisyah kata, aku ambil dia, pegang dia, tarik dia,
tarik mai pada Aisyah, "Fakhbartuha bima yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian aku beritahu kepada wanita Ansar itu dengan maksud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki itu, yaitu tatabba'i biha asarat dami, seperti mana dalam riwayat dulu Aisyah bagi faham bersih cucikan dengan menggunakan firsah mumasakah ataupun firsah mumsakah di tempat di mana ada kesan-kesan darah tu, bersih cucikan dan wangikan tempat tu supaya tidak supaya hilang bau darah tu. Jadi baulah wanita Ansar tu pun faham maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tatahari biha tu. Babu imtishatil mar'ati inda ghusliha min al-mahid. Bab ni kita baca semalah panjang sikit, kalimah-kalimah ada dalam hadis tu, perlu bagi penjelasan maksud-maksud tu, perlu ambil masa lebih sikit. Kita sambung insyaAllah minggu depan, bawa Bukhari juga insyaAllah. Wallahu a'lam.